Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak terangkan tajuk dalam partial fraction iaitu solve an improper fraction to partial fraction by using long division method. Okey. So kita nak menyelesaikan satu pecahan tidak wajar, okey, improper fraction to partial fraction kepada pecahan separa dengan menggunakan pembahagian panjang long division method. Okey. So sebelum tu kita kena tahulah apakah maksud improper fraction. Okey, improper fraction tu dalam pecahan separa adalah the degree of numerator top tu maksudnya di bahagian atas iaitu numerator is greater than or equal to denominator. Okey. Denominator ni bahagian bawah yang mana kita kenal dia sebagai denominator D Okey, jadi maksudnya ungkapan di sebelah atas mempunyai nilai power dia adalah lebih tinggi atau sama dengan nilai power di bahagian bawah. Okey, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikutnya. Okey. Okey, di sini kita tunjukkan contoh-contoh yang berkaitan dengan improper fraction. Okey, kita lihat contoh satu. Ini contoh satu Okey, contoh satu. Okey. Pecahan dia adalah 3x kuasa 3 tambah 7x kuasa 2 tambah 11x tambah 5. Okey. Perkan dengan x tolak 1 kurungan yang pertama dan 3x kuasa 2 tolak 8 kurungan yang kedua. Okey, untuk kita tahu degree sebelah atas dan juga degree sebelah bawah, kita kena expand yang ni. Kita kena expand. Okey, bila kita expand, kita dapati bahagian atas kuasa tertinggi dia adalah 3 dan di bahagian bawah kuasa tertinggi dia adalah 3 juga. Okey, so 3. So 2 ni kita tak ambil sebab 2 ni dia bukan tertinggi. So 3 ni yang tertinggi. Jadi bahagian atas dia N tolak D dia adalah 3 dan bahagian bawah dia adalah 3. So kita 3 tolak 3 kita dapat kosong. Okey. So kalau kita dapat nilai kosong dia adalah improper fraction. Okey, kalau dapat jawapan negatif tu itu adalah proper. Jadi kalau dia dapat nilai positif, kosong atau nilai positif dia adalah improper. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah 3x kuasa 2 tolak 1 bahagikan dengan x kuasa 2 tolak 7x tambah 12. Okey. Okey, kita lihat kuasa sebelah atas. Kuasa sebelah atas adalah 2. Manakala kuasa tertinggi sebelah bawah adalah 2. Okey, jadi 2 tolak 2 sama dengan kosong juga. Jadi kalau kosong, so dia adalah improper. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, 5x kuasa 4 tambah 8. Okey, dibahagikan dengan x. Lepas tu dalam bracket x kuasa 2 tambah 3x tolak 2. Okey, untuk kita mengetahui betul dia punya degree sebenar, kita kena expand. Ni, kurungan ni kena expand. Jadi atas masih lagi 5x kuasa 4 tambah 8. Di bahagian bawah, bila kita expand, kita dapati degree dia adalah x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 2x. So, degree sebelah atas adalah 4 dan degree sebelah bawah adalah 3. Jadi, 4 tolak 3 sama dengan 1. Kan kita dapat nilai positif kan? 1. Jadi, dia adalah improper. Okey, kita pergi
contoh yang keempat. Contoh yang keempat, bahagian atas adalah X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 6. Bahagian bawah adalah X kuasa 2 tolak 4X. So, degree bahagian atas adalah 3. Degree bahagian bawah adalah 2. Jadi, 3 tolak 2 sama dengan 1. So, ini adalah improper fraction. Okey, contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah atas 3X kuasa 2 tolak 5. Bahagian bawah adalah X tolak 2. Jadi, degree bahagian atas yang tertinggi adalah 2 dan bahagian bawah adalah 1. Jadi, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, jadi kategori ini juga dimasukkan ke dalam kategori improper fraction. Okey. Contoh yang keenam. Okey, contoh yang keenam. Atas adalah X kuasa 5 tambah 3. Tapi bahagian bawah adalah X dalam braket X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okey, apabila kita kembangkan, kita dapati atas masih X kuasa 5 tambah 3. Bahagian bawah jadi X kuasa 3 tambah 2X kuasa 3. Oh, sorry ni kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey. And then tolak X. Okey, jadi kuasa tertinggi atas 5, kuasa tertinggi bawah adalah 3. Jadi 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey. So, contoh yang ke-7 adalah 2X kuasa 4 tambah 5 perkan dengan X kuasa 2 tolak 1. Jadi, kuasa tertinggi dia adalah 4 bahagian atas dan 2 di bahagian bawah. Jadi, 4 tolak 2 sama dengan 2. Dan contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-8, 3X kuasa 3 tolak 5. Bahagikan dengan X tolak 2. So, atas adalah 3 dan bawah adalah 1. Iaitu 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey. So, untuk lebih jelas, saya akan bawakan satu contoh soalan yang menggunakan improper fraction. Okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan kaedah untuk menukar daripada improper menjadi proper, iaitu daripada pecahan tidak wajar kepada wajar. Okey, dengan menggunakan long division method. Okey. Okey, saya umpamakan katalah ini adalah improper fraction. Dia punya nilai adalah 7/5. Okey. So, macam mana kita nak jadikan dia improper, nak jadikan dia proper, nak jadikan pecahan tidak wajar. Jadi kita akan bahagi kan? Kita akan bahagi. Okey, apabila kita bahagi, okey, 7 ni di dalam ni dan 5 di luar. So kita akan buat 5 kali 1 5, ada baki 2. Jadi macam mana kita akan tulis? Kita akan tulis 1 2/5 kan? Ini dia jadi pecahan campur. Jadi begitu juga dengan improper fraction dalam pecahan separuh. Kita akan buat proses pembahagian yang mana CX ni nanti adalah mewakili 1 dan DX ni adalah kita akan dapat 2 dan ini kita akan dapat 5. Jadi 1 ni adalah untuk kita dapatkan dalam long division dan ini kita akan selesaikan menggunakan partial fraction yang kita belajar sebelum ni dalam linear factor, repeated factor dan quadratic factor. Okey, seterusnya saya akan bawakan satu contoh soalan yang mana kita akan selesaikan menggunakan long division method. Okey. So, first step, kita kena tentukan adakah dia proper atau improper. Okey. Soalan dia adalah 5x, okey, kuasa 4 tambah 8 dibahagikan dengan x
dalam kurungan X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Okay. So, kita nak tukarkan dia ke dalam proper fraction. Okay. First, kita nampak kan atas adalah 4. Okay. Kalau kita nak lihat kat sini, kita kena kembangkan. Okay. Bila kita kembangkan dia, kita dapati nilai bawah adalah X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 2X. So, degree atas yang tertinggi adalah 4 dan degree bawah adalah 3. Jadi, apabila kita tolakkan atas, N tu numerator tolak denominator. So, 4 tolak 3, kita dapat nilai 1, nilai positif. Apabila nilai positif, dia adalah improper. Okey. Jadi macam mana kita buat? Kita akan buat long division. Okey, macam mana nak buat long division? So 5x kuasa 4 tambah 8 di bahagian dalam dan x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 2x di bahagian luar. Okey, itu adalah step pertama. Okey, step seterusnya kita akan tunjukkan bagaimana kita akan buat pembahagian panjang. Dia masih dalam step 1. Okey. Okey. So, pertama saya akan tunjukkan. Okey, ini kan tadi saya dah tunjukkan pembahagian dia kan. Okey. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana kita akan dapatkan objektif dia adalah yang ini Objektif dia adalah ini. Okey, untuk dapatkan ni kita akan melalui satu proses yang panjang, tapi cuba fokus, saya akan cuba terangkan. Okey, first step. Okey, ini adalah pembahagian dia kan. Ini pembahagian dia. 5x kuasa 4 tambah 8 dibahagikan dengan x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 2x. Okey, first step kita akan ambil 5x kuasa 4 ni. Okey, so ni dia 5x kuasa 4. Dibahagikan dengan x kuasa 3 ni. X kuasa 3. Sebab tu kita bahagikan dengan x kuasa 3. Okey, apabila kita bahagikan 5x kuasa 4 bahagi x kuasa 3, kita akan dapat ni 3 dengan 4 ni kita boleh matikan, jadi kita dapat jawapan dia kan 5x kan. Okey, so 5x tu kita akan tulis di sini. Kita akan tulis di sini. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita akan darabkan 5x tu dengan setiap unsur ni. Okey, setiap ni. Okey, jadi darab tu saya tunjukkan di sini. Okey, apabila kita darabkan ni, kita dapat 5x kalikan dengan x kuasa 3, kita dapat 5x kuasa 4. Okey, so 5x darabkan dengan 3x kuasa 2, kita dapat 15x kuasa 3. Lepas tu 5x darabkan dengan negatif 2x, apa dapat? Kita dapat negatif 10x kuasa 2. Okey, apabila kita dah dapat ni, kita akan tuliskan di sini. Kita akan tuliskan di sini. Okey, untuk bahagi kita akan tolak, okey? Akan tolak ungkapan atas ni dengan ungkapan bawah. Okey? Kita akan tolak. So, macam mana kita akan tolak? Kita tolak nilai kuasa yang sama. Okey, contohnya proses penolakan ni saya tunjukkan kat sini. Proses penolakan ni saya tunjukkan dekat sini. Okey. 5x kuasa 4. Okey. Kuasa 3 tak ada kan? 5 kosong. Kuasa 2 pun tak ada, kosong. X kuasa 1 pun tak ada, dia ada 8. Jadi 5x kuasa 4 dengan 8 je atas. Okey, bawah dia kita tolakkan dengan 5x kuasa 4 tambah 15x kuasa 3 tolak 10x kuasa 2. Okey, macam mana kita nak tolak ni kan? Jadi kita tolakkan sajalah. 5x kuasa 4 tolak dengan 5x kuasa 4. Kosong. Okey, kuasa 3. Kuasa 3 ada tak atas? Tak ada. Kosong. Kosong. Tolakkan dengan 15x kuasa 3. Dapat negatif 15x kuasa 3. Okey, kuasa 2. Ada tak atas kuasa 2? Tak ada. Kosong.
Kosong. Tolakkan dengan negatif. Negatif dengan negatif jadi positif. Itu yang dapat positif 10x kuasa 2. Okey, lepas tu 8. 8 tolakkan dengan, sini ada tak? Sini kosong kan? So, 8 tolak kosong, 8. Okey, jadi apa hasil tolakkan tu? Kita dapat negatif. Okey, kita dapat negatif 15x kuasa 3 tambah 10x kuasa 2 tambah 8. Okey, jadi disebabkan kuasa dia masih 3, okey, ini pun masih 3, jadi kita nak turunkan sampai dapat 2. Okey, sampai dapat 2. Jadi apa nak buat? Kita ulang proses yang pertama tadi. Jadi macam mana kita nak ulang? Kita ambil negatif 15x kuasa 3 ni negatif 15x kuasa 3, kita bahagikan dengan x kuasa 3. Kita bagi lagi sekali. Kita ulang daripada step yang pertama ni, kita ulang daripada step pertama. Jadi kita bahagikan, kita dapati bila kita bahagi kita dapat negatif 15. Okey, jadi kita tulis negatif 15 dekat atas. Okey, and then kita ulang step yang kedua. Macam mana kita nak ulang? Kita darabkan negatif 15 dengan setiap unsur. Okey, jadi bila kita darab tekan tu, saya tunjukkan dekat sini the proses darab dia. Jadi negatif 15 darabkan dengan x kuasa 3, kita dapat negatif 15 x kuasa 3. Okey, negatif 15 darab 3x kuasa 2 dapat negatif 45 x kuasa 2. Lepas tu negatif 15 darab dengan negatif 2x dapat 30x. Okey, bila dah dapat, kita isi pula dekat sini. Okey, kita isi kat sini. Lepas tu kita tolakkan dalam proses ni. Okey, atas ni tolakkan yang dengan bawah. Okey, so negatif 15, okey, tolak jadi tambah. Okey, tambah 15x kuasa 3 dapat kosong. Negatif dengan negatif jadi negatif 15 tambah 15x kuasa 3 dapat kosong. Okey, lepas tu 10x kuasa 2 tolak ni negatif 10 tambah 45 jadi dapat 55x kuasa 2. 8 tolak dengan tambah jadi 8 8 ni tak tolak sebab kosong kosong tolak 30x dapat negatif 30x sebab atas tak ada x yang tadi tu. Jadi 8 tolak kosong 8. Okey. Jadi last kita dah dapat 55x kuasa 2 tolak 30x tambah 8. Kita dah dapat 55x kuasa 2. So objektif untuk kita buat pembahagian ni adalah untuk kita rendahkan daripada x kuasa 3 ni. Kita kena dapatkan x kuasa 2. Okey. So bila dah dapat x kuasa 2, so berhentilah. Okey. Apabila dah berhenti yang ini, macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk proper? Okey. Jadi kita akan tulis 5x tolak 15 ni, kita akan ambil daripada yang atas yang ini. 15x tolak 15. Kita ambil yang ni. Okey. Lepas tu tambah. Okey. Ini kita ambil yang mana? Yang bawah ni kita ambil yang ini. Okey, manakala x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 2x ni, kita ambil yang mana? Kita ambil yang warna biru ni. Kita ambil warna biru. Okey. Okey, selesai. Kaedah menukar daripada improper to proper fraction. Okey, tadi kita dah buat long division untuk kita menukar daripada improper kepada proper. Jadi kita dapat yang bentuk ni kita dapatkan ni. Okey. Okey, apabila kita dah dapat ni, jadi kita nak selesaikan, okey, objektif dia kita nak selesaikan yang ini sahaja. Okey, kita nak selesaikan yang ini sahaja.
Sebab kita dah dapat dah 5x tolak 15. Jadi kita nak selesaikan ni. So, macam mana kita nak selesaikan yang itu adalah menggunakan partial fraction yang kita belajar sebelum ni. Okey. Jadi saya pecahkan kepada ni. Ini adalah saya ambil yang asal. Ini adalah linear dan ini adalah quadratic. Okey. Jadi linear kita akan pecahkan kepada AX dan quadratic kita ambil adalah BX tambah C perkan dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 2. Ingatlah kita cuma ambil yang ini saja. Kita ambil yang pecahan ni saja. Okey, kita ambil pecahan ni, kita bawa turun sini. Okey, jadi kita selesaikanlah macam yang kita dah belajar kan sebelum ni. Kita akan multiply both side with left denominator. Kita akan darabkan dengan left denominator. Di mana kita akan potong semua ni, potong. Okey, kita akan potong yang ini dan kita akan potong yang ini dengan ini. Jadi apa kita dapat? Kita dapat equation 1. Okey, kita dapat equation 1 dengan yang ini sebelah kiri dan kanan. Okey. Lepas tu sama ada kita nak cari nilai X sama dengan kosong ataupun expand. Okey. Tapi yang ini kita expand terus Okey, untuk contoh ni saya expand. So expand kita dapat AX kuasa 2 tambah 3X 3AX yang ini adalah 3AX. Tolak 2A tambah BX kuasa 2 tambah CX. Okey. So kita compare coefficient of the constant. Maksudnya kat sini dia cari yang tidak ada nilai X. Okey, dia compare yang X kuasa kosong. Okey, X kuasa kosong. Jadi X kuasa kosong adalah 8 sebelah kiri dan negatif 2A sebelah kanan. Jadi dia dapat A sama dengan negatif 4. Okey. Okey, next. Adalah coefficient X. Okey, coefficient X adalah negatif 30 sebelah kiri dan 3A tambah C sebelah kanan. Okey, ini X kuasa 1 Jadi bila selesaikan kita dapat C sama dengan negatif 18. Dan kita compare pula X kuasa 2. X kuasa 2 adalah A tambah B. Okey. A tambah B 55 sama dengan A tambah B. Jadi B sama dengan 59. Jadi jawapan akhir dia, ini adalah jawapan yang masa long division. Okey. Di mana nilai A tadi kita dapat negatif 4 dan B dia adalah 59 dan C dia adalah negatif 18. Okey. So begitulah penyelesaian daripada improper fraction. Kita tukar kepada proper fraction menggunakan long division method. Lepas tu kita selesaikan dengan menggunakan partial fraction yang secara linear dan juga secara quadratic. Okey. Okey, itu saja penyelesaian untuk topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.